Dua soalan dilontarkan di Parlimen untuk dijawab Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ia berkaitan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, My Digital dan rancangan subsidi bersasar. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan Esra Awani, Fidaus Azil. Silakan. Okey, baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil. Hari ini 6 November 2023 memasuki minggu kelima persidangan Dewan Rakyat, yang mana kalau mengikutkan aturan mesyuarat sudah pasti pelbagai soalan yang merentasi dari ekonomi, subsidi dan sebagainya telah berada di dalam senarai. Tetapi saya nak menarik perhatian penonton kepada soalan kedua yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Indra Mahkota, iaitu Datuk Seri Saifuddin Abdullah, yang meminta Menteri Ekonomi untuk menyatakan status pelaksanaan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ataupun My Digital, yang mana antara lainnya Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli telah menyatakan bahawa kerajaan kini telah mengubah pendirian ataupun mengubah aspirasi daripada dahulunya untuk melahirkan mungkin sekitar 5 unicorn ataupun syarikat unicorn, tetapi kali ini kerajaan telah merangka tindakan untuk memperluaskan lagi ataupun memberi tumpuan kepada perluasan ekosistem digital. Kita dengarkan jawapan YB Rafizi. Pandangan yang akan disertakan di dalam KL20 ialah kita tidak terlalu terikat dengan subsektor seperti pendekatan-pendekatan sebelum ini, kerana industri itu berubah dengan begitu cepat. Sudah tentu kita perlu mengambil beberapa pendekatan untuk meletakkan Malaysia di peringkat kepimpinan serantau tertentu. Yang itu yang kita usahakan dalam bidang kecerdasan buatan. AI. Tapi pandangan saya Indra Mahkota ialah sebab itu peralihan kepada pendekatan mestilah kepada soal mewujudkan ekosistem terbaik, kerana dengan ekosistem terbaik itu ia akan dapat menarik minat syarikat-syarikat pemula dari seluruh dunia dalam bidang-bidang dan subsektor yang menjadi pilihan pada ketika itu untuk beroperasi di Malaysia, dan itu dengan secara automatik juga akan membawa masuk pelaburan-pelaburan daripada venture capital. Selain daripada subsektor-subsektor yang telah digariskan di dalam My Digital sebelum ini. Lalunya, di dalam satu ekosistem yang mana tidak cukup syarikat di peringkat C, maka tak cukup pula syarikat yang sampai ke Series A, Series B dan Series C. Sebab itu kita mengubah pendekatan daripada kita tumpu kepada nak capai 5 unicorn, tapi kita bagi bantuan sepenuhnya kepada 4-5 ini saja, adalah lebih baik untuk kita tabur bantuan dan buka ekosistem itu kepada seberapa banyak yang ada, supaya syarikat-syarikat yang benar-benar berdaya tahan ini, apabila mereka telah melepasi, kalau dalam vocabulary startup ni, dia peringkat yang dipanggil Valley of Death. Maksudnya 2-3 tahun pertama itu 99% syarikat startup bankrupt. Hanya 1% saja yang lepas. Dan sudah pasti isu mengenai infrastruktur termasuk sistem kutipan tol untuk kelancaran pengguna jalan raya juga sering menjadi tumpuan di dalam setiap persidangan Dewan Rakyat, yang mana kali ini Ahli Parlimen Alostar YB Afnan Hamimi Taib Azamuddin telah meminta Menteri Kerja Raya untuk menyatakan apakah hala tuju Kerajaan Persekutuan terhadap sistem RFID di semua lebuh raya, dan apakah usaha untuk menambah baik sistem kutipan tol untuk kelancaran pengguna lebuh raya, yang mana ia dijawab oleh Timbalan Menteri Kerja Raya, iaitu Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad, yang mana sudah pasti penggunaan RFID ini adalah untuk melancarkan lagi perjalanan selain pada sistem sedia ada seperti sistem Touch 'n Go, Smart Tag dan sebagainya. Tetapi Datuk Seri Abdul Rahman juga mengatakan bahawa negara juga sedang melakukan kajian untuk melihat bagaimanakah caranya untuk melancarkan lagi penggunaan jalan raya di lebuh raya utama. Kita dengarkan. Setakat ini kita ada 416 lorong FID di seluruh lebuh raya di Malaysia, dan jumlahnya meliputi yang kita nyatakan tadi, ada yang lebih dan ada yang kurang. Dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh pihak ahli yang berhormat sebentar tadi, kita mempunyai sebab itu kita nak laksanakan MLFF. Dan dalam MLF ini kita letakkan juga RFID. Maknanya kita akan menggunakan radio frequency identification
dan juga kita akan menggunakan bersama automatic plate number recognition. Maknanya kita menggunakan ANPR. Kita gunakan sekali supaya ia akan lebih laju dan kita boleh detect nombor kereta dan juga sekali dengan pengguna tersebut. Jadi peningkatan ini mungkin boleh seperti saya nyatakan jawapan, dia lebih cepat dan efisien apabila kita menggunakan multi-lane fast flow. Dan yang disarankan oleh Ahli Yang Berhormat sebentar tadi, sebenarnya kita telah membuat kajian banyak negara dan kita nak supaya yang terbaik. Sebab itu sekarang ini dalam proses kajian. Kajian kita lakukan dan dalam masa yang sama kita akan cuba pada 2024 penggunaan tersebut secara cubaan. Kita nak melihat keadaannya lebih sesuai. Kalau digunakan, maka kita menggunakan banyak kaedah-kaedah. Dan sudah pasti di sebelah petangnya pula ialah persambungan semula perbahasan yang mana kita tahu pada minggu lepas rang undang-undang pembekalan 2024 ataupun belanjawan 2024 telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat melalui undian suara di peringkat dasar, dan kali ini ataupun hari ini maka kalau mengikutkan aturan mesyuarat akan bermula perbahasan pertimbangan ataupun saya sebut sebagai pertimbangan ke atas rang undang-undang pembekalan dan usul anggaran perbelanjaan yang mana ia akan dibahaskan untuk di peringkat jawatan kuasa pula. Dan selain daripada itu juga aturan mesyuarat juga menggaris atau menyatakan bahawa dua rang undang-undang juga berada di dalam aturan. Pertamanya ialah rang undang-undang syarikat pindaan 2023 dan yang kedua ialah rang undang-undang yang kita tahu agak kontroversi yang sebelum ini telah pun sepatutnya dibentangkan untuk bacaan kali kedua beberapa kali tetapi telah ditarik untuk diberi laluan untuk pindaan, iaitu rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023. Jadi setakat hari ini saya kira itu saja yang saya boleh kongsikan. Kita akan terus kongsikan kemas kini dari semasa ke semasa dalam buletin Awani seterusnya. Jadi buat masa ini itu saja. Saya Firdaus Azir kembali kepada rakan tugas di Bukit Jalil.